Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atas segala nikmat dan kurnia-Nya. Kita bersama lagi selepas 23 hari menyambut Aidul Fitr. Kita masih lagi dalam bulan Syawal, masih lagi dalam mood raya. Jalan raya pun masih beraya lagi, jadi saya agak lambat sikit. Dah tersesat jalan, lepas tu jam pula kan. Jadi masih lagi mood raya ni, mood balik kampung dan sebagainya. Rumah terbuka, open house. Jadi kita bersyukur kerana Allah SWT masih lagi menemukan kita dengan Ramadan, dan kita sempat menghabiskan bulan Ramadan, sempat bertemu dengan satu Syawal, dan semoga Allah Ta'ala mengangkat ibadah dan amalan kita yang kita kerjakan ke sisinya. Itu harapan kita, dan itulah yang kita kena doakan pasca Ramadan, yakni mendoakan agar Allah Ta'ala menerima segala ibadah kita dalam Ramadan yang baru berlalu. Seronok-seronok juga, yes, syok-syok juga beraya ni, open house. Tapi jangan lupa, kita sentiasa mengharapkan agar apa yang lebih penting daripada kuih, lemang, ketupat dan sebagainya, apa yang lebih penting daripada baju raya, apa yang lebih penting daripada ziarah menziarahi ataupun open house dan sebagainya, ialah penerimaan ibadah di sisi Allah SWT. Dan itu yang kita dambakan, itu yang kita harapkan, dan semoga kita mendapat pahala Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam kitab ataupun buku yang sama, dan saya rasa ni dah masuk tahun ketiga rasanya. Tak habis juga. Masih lagi baru 1/3 kitab. Tetapi bukanlah tujuan kita nak menghabiskan cepat-cepat. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah kita istifadah, yakni kita mengambil faedah-faedah daripada apa yang terkandung dalam buku ini, walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting ialah apa yang kita tahu sedikit, kita amalkan sedikit. Kita tambah lagi ilmu sedikit, kita tambah lagi amal sedikit. Lama-lama jadi bukit. Ya, begitulah dia amalan yang sepatutnya kita kerjakan sampailah ke hari yang Allah tentukan, sampailah ke hari yang disebut sebagai hari di mana kita dapat ilmu yakin, pengetahuan yang yakin, yakni kematian, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini saya nak sentuh tentang satu subtopik dalam buku ini, mengapa jin mengganggu manusia. Ingat lagi tak, kita punya topik ni jin dan manusia dalam kehidupan jin dan syaitan dalam kehidupan manusia, yang ini karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Ada satu subtopik dalam buku ni bertajuk mengapa jin mengganggu manusia. Ini soalan yang sangat penting ataupun yang sering ditanyakan oleh orang ramai. Kenapa jin ataupun kenapa saya ini menghidap kerasukan, kenapa saya ni kena histeria, kenapa saya ni kena buatan orang, kenapa saya ni macam-macam pertanyaan ditanya tentang benda ini. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata, kadang-kala gangguan jin terhadap manusia disebabkan oleh syahwat, disebabkan oleh nafsu syahwat, hawa nafsu dan rasa cintanya yang mendalam kepada orang yang dirasukinya. Dan ini tidak heran, tidak menghairankan. Ini biasa berlaku di mana jin yang mengganggu, yang merasuk seseorang manusia,
Dia kata dia suka pada orang tersebut. Dia tak nak tinggalkan orang tersebut. Dia menganggap bahawa manusia yang dia rasuk itu sebagai kekasihnya, sebagai buah hatinya. Dalam setengah-setengah kes, bila kita ruqyah, bila kita jampi, jin yang berada dalam tubuh tersebut menangis. Dia menangis. Dia menangis teresak-esak. Kata, kenapa menangis? Sedih. Kenapa aku tak nak tinggalkan dia? Di situlah perlunya skill negosiasi ataupun skill negotiation, psikologi, counselling. Bukan setakat counselling untuk manusia, tetapi counselling untuk jin tersebut. Yang ini dakwah pada jin tersebut. Itu yang benda yang paling agak kita mencabar lah dalam bidang ni. Dia kena sabar. Yang ada orang dia tak sabar. Dia nampak ada jin dalam badan orang tu, keluar sekarang. Kalau tak aku sembelih, aku bunuh kau, aku bakar kau dengan ayat Allah. Itu dia. Sabar. Okey. Ada kalanya jin ini sebab dia rasa dia naif, dia lurus bendul. Dia suka dekat seseorang. Antara punca kenapa jin ni boleh suka dekat kita, tuan-tuan, puan-puan. Yang saya pernah sebutkan sebelum ini, dan saya ulang sekali lagi. Tak kira dah 2 bulan cuti kan. Takut lupa. Banyak sangat lemang masuk jadi santan apa ni, segala santan gulanya dalam ni. Kita pun tepu sikit kan. Tepu dengan makanan. Baik. Sebab kegagalan manusia ataupun kegagalan orang yang beriman untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terutama sekali ketika kita membuka pakaian. Nabi pernah sebutkan dalam satu hadis yang sahih, yakni pembatas ataupun tirai ataupun sempadan penutup hijab antara mata-mata jin dengan aurat Bani Adam, yakni aurat kita manusia, lelaki ataupun perempuan, ialah apabila seseorang yang Muslim dia membuka pakaiannya, dia menanggalkan pakaiannya, dan ketika dia menanggalkan pakaiannya, dia membacakan Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Boleh ikut tak? Senang, pendek doa ni, boleh hafal. Sama-sama. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ataupun illahu pun boleh juga. Kita nak wakafkan di situ, illahu boleh juga. Sekali lagi, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maksudnya dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Itu maksud doa tersebut. Bila kita baca doa tersebut, bila kita tanggalkan pakaian, maka tertutuplah, terhijablah mata-mata jin daripada melihat kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ulama membahaskan tentang jin dan hubung kaitnya dengan kehidupan manusia. Dan mereka menyebutkan bahawa sebagaimana manusia, bahawa jin ini juga adalah makhluk yang mukallaf. Mereka ni mukallafin, yakni makhluk yang dibebani dengan syariat. Maksud dia ialah sebagaimana manusia kita terbeban dengan syariat. Kita wajib solat, kita wajib zakat, kita wajib puasa, kita wajib pergi haji, kita wajib macam-macam kewajipan yang kita kena buat. Begitulah juga dengan jin, dengan syariat yang sama. Sebab Rasul SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala, diutuskan dia dengan Al-Quran, bukan untuk orang Arab sahaja, bukan untuk manusia sahaja, tetapi rahmatan lil alamin. Dan wahyu yang terakhir ini adalah wahyu untuk semua makhluk, jin dan manusia. Tidak ada syariat yang diterima oleh Allah Ta'ala melainkan syariat Islam sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah antara kewajipan ataupun larangan yang dikenakan terhadap jin ini, sebagaimana kita tak boleh tengok aurat orang lain, betul tak? Yang ajnabi. Aurat orang yang ajnabi maksudnya orang asing. Kalau dia bukan mahram kita, kita tak boleh tengok aurat dia. Kalau dia bukan anak kita, bukan ibu kita, bukan isteri kita, bukan kakak kita, kita tak boleh tengok rambut dia. Kita tak boleh tengok aurat dia. Kakinya, pahanya, tak boleh tengok. Begitu juga dengan jin.
Maka jin ni, kalau jin yang nakal, yang jahat, dia suka skodeng. Dia suka skodeng, tahu skodeng. Skodeng ni, orang KL tahu ni lah, macam mengintai. Dia suka mengintai. Dia mengintai manusia dan dia boleh suka, dia boleh tertarik dengan manusia. Ini bukan benda yang baru, bukan benda yang baru apa nama tadi, bukan benda dongeng ataupun sebagainya. Dan ia satu kes yang mana sangat common, sangat biasa berlaku dalam masyarakat, baik di timur maupun di barat, utara maupun selatan. Di Malaysia ada kes macam tu, di Indonesia ada kes macam tu, di Britain, di US ada sahaja kes yang mana jin itu dia suka, dia fall in love dengan manusia. Itu yang pertama, sebab syahwat. Kadang-kadang terjadi juga, boleh jadi pernikahan antara manusia dan jin. Jin dan manusia ni boleh menikah. Menikah dalam arti kata macam mana manusia dan manusia bernikah. Nikah dalam segi bahasanya jima'. Jima' maksudnya melakukan hubungan seks. Boleh berlaku hubungan seks antara jin dan manusia. Ini tidak mustahil. Ini disebutkan oleh para ulama dalam banyak kitab ataupun dalam banyak aqwal, fatwa ataupun perkataan mereka. Bahkan di sisi mazhab Maliki, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, dia kata pernikahan antara manusia dengan jin sah. Yang ini boleh berlaku, tetapi hukumnya haram. Hukumnya haram tapi sah. Ustaz, dah sah kenapa haram tak? Ini biasalah. Dia maksud sah ini maksudnya benda tu kata apa? Valid. Contoh benda yang sah tetapi haram antaranya talak bid'ah ataupun talak bid'i. Talak bid'i yang bermaksudnya kalau lelaki menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya datang bulan. Kalau bini dia datang bulan, dia jatuh talak. Itu talak bid'i. Majoriti ulama mengatakan talak itu sah tetapi haram. Hukum berdosa. Tapi sah, maksudnya sah ni valid lah. Awak dah tak boleh apa nama tadi, bukan tak boleh apa, dah berjalan iddah isteri tersebut. Dah berjalan iddahnya. Dia talak tu memang sah, memang berlaku. Diterima. Tetapi hukum ataupun dari segi dosa memang berdosa. Sama juga dengan hukum menikah dengan jin. Dari sisi mazhab Maliki misalnya saya sebutkan tadi, dia sah, boleh berlaku tetapi tidak disukai ataupun setengah-setengah mengatakan makruh. Dalam buku ni dia kata makruh. Makruh Ustaz? Boleh lah tu. Bukan maksud makruh tu boleh. Ini masalah orang kita sebut dengan makruh je, boleh Ustaz? Hukum isap rokok makruh je kan? Betul dia. Isap rokok makruh kan? Makruh ni tuan-tuan ada dua jenis. Makruh yang disebut sebagai tanzih, makruh yang disebut sebagai makruh tahrim, membawa kepada pengharaman. Zaman dulu ulama-ulama ni mereka ni tak suka sebut haram. Dia tak suka sebut haram sebab ulama ni dia penuh takwa. Mereka ni orang yang bertakwa. Dia tak suka buat hukum hakam yang mana Allah Ta'ala dan Rasulnya tak pernah buat. Apa yang Allah dan Rasulnya kata halal, mereka kata halal. Apa yang Allah dan Rasulnya sebut haram, memang haram. Mereka akan sebut haram. Tapi kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma' sahabat dan sebagainya, apa? Ini nampak macam tak boleh. Nak kata haram tapi tak berani. Satu sebut makruh lah. Aku tak suka. Karih tu. Aku tak suka. Aku membenci perbuatan ni. Dengan sifat berhati-hati dia. Mana yang jelas haram ya dia kata haram. Tapi kalau benda yang macam nak kata haram tapi takut tak haram. Jadi mereka menyebut makruh. Yang makruh di sisi ulama ni ada dua jenis. Satu makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh dia benci lah. Yang kita faham tu. Dia tak berdosa tapi tak disukai. Dibenci oleh Allah tapi tak berdosa. Contoh macam apa? Macam makan bawang. Bawang besar ataupun bawang merah, bawang putih. Dan Nabi kata siapa yang makan makanan ataupun siapa yang makan daripada tumbuhan ni, yang ni pokok bawang, janganlah menghampiri masjid kami. So apa? Bau mulut. Bukan kata haram tak boleh makan. Macam makan khinzir dan sebagainya. Tak. Bila disebut makruh di situ, makruh yang tak disukai, tanzih. Boleh faham maksud saya?
Yang kedua adalah makruh yang tahrim, makruh yang dibenci. Ataupun bukan makruh yang dibenci, tapi makruh yang mendekati keharaman. Yang sebenarnya haram, tetapi disebut sebagai makruh. Jadi, pernikahan jin dan manusia, wah, kadang-kadang macam best. Masa boleh lah Ustaz kahwin dengan bunian. Orang bunian kan jin juga, boleh kita kahwin. Tak boleh. Tak boleh. Ya, sebab makruh. Tidak ada ulama yang kata harus. Tidak ada ulama yang kata harus. Dan tak pernah dibuat oleh Nabi SAW, tak pernah dibuat oleh sahabat, tak pernah dibuat oleh tabi'in, tak ada dibuat oleh mana-mana atba'ut tabi'in, ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab, tak pernah buat pun, tak pernah nikah dengan jin pun. Apa kita tiba-tiba nak nikah dengan jin? Apa dah pupus ke semua perempuan manusia kat muka bumi ni? Jadi tidak ada istilah begitu. Tetapi pernikahan dengan jin ini, kalau dalam konteks budaya, sosio masyarakat kita, sejarah dan sebagainya, memang banyak yang kita dengar kisah-kisah orang zaman dulu kahwin dengan bunian, ke tak? Dan keluarga saya pun ada. Nenek moyang kononnya nenek moyang saya berkahwin ataupun bernikah dengan Puteri Santubong. Puteri Santubong. Itu dia. Saya ni keturunan Puteri Santubong lah. Tak. Karut. Yang sebenarnya Puteri Santubong tu, kalau betul dia, kalau mengikut legenda dia, kita boleh, kita kata apa, dari segi legenda cerita dia bukan manusia, tetapi dia menyerupai jin, sifat dia. Disebut dalam legenda dia menjaga gunung. Itu cerita lain lah. Kita kata macam bunian, kes orang bunian ni. Bunian tu kalau dia wujud ataupun kalau betul pengalaman masyarakat zaman dulu tentang orang bunian, dari segi sifatnya, dari segi cerita yang kita dengar, ini sifat bukan sifat makhluk apa pun. Inilah sifat jin. Dia kadang-kadang boleh menjelma, boleh muncul macam jadi manusia biasa. Kadang-kadang dia dalam bentuk gaib. Tiba-tiba ada air. Ini melayang-layang je botol air tu bang. Macam ada halimunan. Ini adalah jin. Kalau kita faham sebab apa, jin ni dia boleh bawa, dia boleh angkat. Dia boleh alihkan barang-barang dengan izin Allah Ta'ala, dengan kudrat yang dia diberikan kepadanya. Sebab pada zaman Nabi Sulaiman AS, dalam Quran disebutkan antara pekerja yang membina Masjid Nabi Sulaiman AS ialah jin dan syaitan. Ini jin, manusia dan juga syaitan. Ini syaitan-syaitan, jin-jin. Mereka boleh buat bangunan, boleh buat masjid, menunjukkan bahawa mereka boleh menggerakkan barang-barang. Jelas dalam Quran. Ifrit misalnya dalam kisah Nabi Sulaiman bersama, dia kata dia boleh bawa singgah sana Puteri Sabak pergi ke istana Nabi Sulaiman di Jerusalem, daripada Yaman pergi Palestin. Sekelip mata je. Sekelip mata. Ataupun sebelum sempat angkat daripada tempat duduk, dah sampai. Menunjukkan jin ni dia ada kekuatan, dia boleh gerakkan benda, dia boleh pindahkan benda. Okey? Ini sifat bunian. Jadi perkahwinan manusia dengan bunian sangat popular dalam kisah masyarakat. Kahwin dengan bunian. Bahkan masa saya belajar dulu, kita dah pernah buat trip dekat Pahang. Kita pergi ke sebuah tempat namanya Gunung Senyum. Gua Senyum ke Gunung Senyum. Gunung Senyum dia macam gunung, lepas tu ada gua. Kalau nampak daripada jauh, nampak macam gua tu seolah macam gunung tu tersenyum. Macam gunung tu tersenyum. Dalam gua tu kita naik, kita panjat, kita naik, kita masuk dalam gua tu, ada kubur orang. Ada kubur. Kubur dia berpagar dan ada kisah lah di sebalik cerita tu. Kononnya penghuni kubur tu masa dia hidup, dia bertapa dekat gua tu dan dia berkahwin dengan bunian. Bila ranger yang bawa kita masuk dalam gua tu, dia cerita, kamu nampak tak kubur ni bersih? Bersih. Tak ada daun kering, tak ada sampah-sampah, tak ada. Dekat kubur tu bersih je. Dia kata tak ada siapa bertugas menyapu tempat ni. Tu dia. Dipercayai bahawa isteri dia yang bunian itulah yang bersihkan kubur. Nampak tak? Kepercayaan masyarakat Melayu pasal bunian ni masih wujud sampai sekarang. Percaya dengan benda-benda ni. Baik. Gangguan jin juga dia kata kadang-kadang terjadi kerana kebencian. Kadang-kadang bukan sebab cinta, kadang-kadang sebab benci. Dan keinginan untuk membalas dendam kepada manusia.
Kerana ada sebagian manusia membenci mereka. Sebab tu kita tak boleh, mulut kita ni tak boleh sembarangan mencela, menyumpah seranah syaitan ataupun jin. Sikit-sikit nak salahkan jin, sikit-sikit nak salahkan jin, hantu, sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Hantu menyampah lah, aku tak buat salah apa, kau tuduh aku nah, aku kacau kau betul-betul. Kan? Sikit-sikit hantu. Anak demam panas dia hantu, anak sakit ni hantu, anak kena sakit kurap hantu, semua hantu. Jin pun bengang, hantu pun bengang, celaka aku juga kena tuduh. Aku tak ada kacau dia. Sebab tu kita tak boleh nak mencela. Dan bahkan ada satu hadis Nabi SAW menegur seorang sahabat. Dia cela syaitan, dia kata ta'isa syaitan. Dia jatuh daripada kuda ataupun dia terjatuh daripada kenderaan dia dan dia sumpah dia maki syaitan. Ta'isa syaitan. Nabi kata kalau kau maki dia akan menjadi semakin besar. Jin akan menjadi semakin besar. Dia maksudnya dia menjadi semakin sombong dan dia menjadi semakin kuat. Dia akan balas dendam terhadap manusia. Tetapi bacalah Nabi sebutlah bismillah. Bacalah basmalah. Sebab tu hadis ini menjadi dalil bahawa syaitan akan kurang kuasanya ataupun kurang kekuatannya apabila kita memperbanyakkan basmalah, bismillah dan semua apa yang kita buat. Satu hadis Nabi SAW sebut, bila masuk waktu senja, waktu malam, tahanlah anak kita, jangan bagi keluar. Dia bukan orang tua-tua kita saja pesan, rupanya ada dalil, rupanya ada sandaran daripada hadis Nabi. Orang tua kita suruh pesan kan, masuk maghrib ataupun malam ni jangan bagi anak keluar. Tapi dia bagi alasan ni lah, dia kata nanti kena sembunyi hantu. Dia kata macam tu lah, dia tak kerti nak explain. Dia tak kerti, dia tak hafal hadis, tapi dia tahu tak boleh. Cuma nak kata kat kita ni, jangan bagi keluar. Dan Nabi kata, tutuplah pintu dan sebutlah bismillah. Tutuplah bejana air. Bekas-bekas air, botol air, jug air kita, cawan apa sebagainya, makanan kita, tutuplah dengan bismillah. Biasakan amalan tuan-tuan. Ini je pendinding diri kita daripada syaitan yang paling mudah. Orang tak tanya, Ustaz macam mana nak dinding diri, ada amalan-amalan tertentu. Senang, saya kata baca bismillah dan start. Apa yang buat? Masuk kereta bismillah, naik motor bismillah, apa saja bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ada keberkatan. Walaupun hadis tentang keberkatan, kalau siapa tak baca bismillah terpotong ataupun terputuslah keberkatannya, hadis itu dhaif. Tetapi kita banyak lagi hadis-hadis lain yang mana Nabi SAW suruh kita baca bismillah. Sebelum tidur pun bismillah juga, betul tak? Bismikallahumma ahya wa amut, ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Nama Allah juga, bismillah juga. Masuk tandas pun sama juga. Jadi banyak amalan yang mana diajar kita ini supaya baca bismillah. Nak berjimat dengan isteri, nak berjimat dengan suami pun bismillah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini doa yang simple, doa yang pendek, doa yang paling penting, sangat penting sebenarnya dari segi hubungan suami isteri, sebagai pendinding antara suami dan isteri daripada terkena gangguan syaitan, ialah doa ini. Dan untuk zuriat keturunan juga, sebab Nabi SAW sebut fadilat doa ini. Kalau siapa yang baca doa tersebut sebelum berjimat dengan isteri ataupun dengan suaminya, dan ditakdirkan daripada hubungan tersebut akan lahirnya anak tersebut susah nak diganggu oleh syaitan. Susah nak diganggu oleh syaitan. InsyaAllah dia lahir, insyaAllah dia ni orang yang, maksudnya orang yang terpelihara, yang kurang dosanya ataupun kurang keinginan nak buat maksiat pada Allah. InsyaAllah dia akan jadi anak yang saleh, anak yang bertakwa. Itu maksudnya keturunan ataupun zuriat yang baik-baik. Jadi saya pernah macam-macam lah orang datang pada kita mengadu masalah rumah tangga dan sebagainya. Kadang saya dengar masalah mereka dan kadang-kadang saya tanya soalan simple. Berjimat ataupun bersama ada baca doa ke tidak? Dia kata baca bismillah ajalah. Bismillah saja. Ada tak baca doa yang Nabi ajar? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tak ada. Tak hafal. Tak hafal. Tuan-tuan dah 10 tahun kahwin tak hafal lagi. Kena hafal. Kena hafal.
Ke ramai yang tak hafal lagi ni. Ya. Kita baca sama-sama. Allahumma. Allahumma. Jannibna syaitan. Wa jannibi syaitan. Ma razaqtana. Ini doa yang khusus untuk jima'. Satgi jangan buat stiker je tampal kat kereta dia. Dia kata ni doa peninding daripada syaitan. Tampal dekat kereta. Tampal dekat rumah, depan pintu rumah dia. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masuk rumah. Bukan doa masuk rumah tuan-tuan, tapi itu doa yang khusus untuk jima'. Ya. Boleh faham tuan-tuan, puan-puan? Itu sahaja pendindingnya. Amalan pendindingnya tak ada yang pelik-pelik. Ya. Tak payahlah nak sedia limau purut, limau nipis 10 jenis ataupun 10 biji. Bunga 7 jenis. Bunga kekwa je, bunga kertas, bunga mawarnya, bunga macam-macam bunga 7 jenis. Tak payah nak sedia garam apa bagai, nak sedia lada hitam lah apa, kemenyan lah apa, tak payah. Ni je, modal air liur je tuan-tuan. Tak sempat nak buat air liur pun sebenarnya. Bismillah. Apa sudah? Minum bismillah. Nak duduk bismillah. Sebelum duduk bismillah. Sebelum nak baring bismillah. Sebelum nak buka pintu bismillah. Semua benda kita buat bismillah. Dan juga kebagusan ataupun hikmah amalan memperbanyakkan bismillah sebelum buat apa sahaja benda. Kita boleh mengelakkan diri kita daripada berbuat maksiat. Dah terbiasa tabiat kita ni untuk semua benda bismillah. Sekejap lagi dia pun ambil rokok dia, bismillah. Tersasul pula. Nak nyala rokok bismillah, salah. Jadi ada rasa serba salah tu. Minta maaf lah kalau ada terasa. Saja nak bagi contoh, bagi modal, bagi contoh yang senang nak faham. Jadi tak ada keinginan nak buat jahat tu, tak ada, insya-Allah. Sebab kita dah biasa sebut bismillah dalam kehidupan kita. Nak buat benda yang tak elok pun kita terbiasa kan? Terbiasa. Bismillah. Benda tak elok ni asal sebut bismillah. Kita pun insya-Allah terhindar daripada nak melakukan maksiat pada Allah Taala. Ini salah satu jaga diri juga. Ini pun jaga diri sebab yang jahat ni bukan syaitan sahaja. Diri kita sendiri, nafsu kita sendiri pun jahat juga. Jahat. Diri kita ni pun ada kejahatan. Saya kalau setiap kali kuliah di sini, kalau perasan tuan-tuan, saya akan baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Itu maksudnya khutbatul hajah. Bukan saya yang reka, tapi itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita meminta bantuan daripadanya, wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampun daripadanya, wa na'udzubillah, dan kita berlindung dengan Allah, min syururi anfusina, daripada kejahatan diri kita sendiri, dan seterusnya. Dan dalam surah Al-Falaq Allah sebut kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang Allah ciptakan. Kejahatan apa yang Allah ciptakan, bukan maksudnya Allah cipta kejahatan tu directly, tetapi kejahatan itu dinisbahkan kepada makhluknya. Terjemahan yang paling betul untuk ayat itu ialah min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk Allah. Yang ini termasuklah diri kita sendiri. Itu kata mufassirin. Dan tafsir Ibn Katsir disebutkan min syarri ma khalaq, itu termasuklah kejahatan kita. Sebab kita pun makhluk Allah. Semua makhluk Allah ada kejahatan. Dan itulah sumber kejahatan. Bukan daripada Allah Ta'ala. Kita tidak nisbahkan kejahatan itu terus kepada Allah Ta'ala, tetapi nisbahkan kepada makhluk, kepada diri kita sendiri. Sebab itu kita ni kena melindungi diri kita daripada berbuat perangai macam syaitan juga. Baik.
Hal ini kerana sebahagian manusia membenci mereka dan jin-jin tersebut berpendapat bahawa manusia sengaja menyakiti mereka dengan membuang air kecil, menyiram air panas atau membunuh sebahagian daripada mereka. Jin ni kadang-kadang mereka ni tak ingat, dia tak tahu yang kita tak nampak mereka. Kita tak nampak mereka ni. Mereka ingat kita tahu. Ini sifat jin, mereka ni lurus bendul. Lurus bendul. Mereka menyangka bahawa kita menyakitkan mereka. Bila mana contoh kita kencing dalam lubang. Dan ada larangan Nabi SAW supaya jangan kencing dalam lubang. Lubang kalau lubang tandas tak? Itu cerita lain lah tu lubang tandas. Lubang tanah maksudnya, dalam tanah. Sebab ia tempat tinggal syaitan, tempat tinggal jin. Jangan ambil najis ataupun tulang haiwan untuk istinja, tak boleh sebab itu makanan jin. Dan jangan tuang air panas dalam lubang ataupun dalam mana-mana tempat tanpa baca bismillah. Sekali lagi bismillah. Nak buang boleh tapi sebut bismillah dulu. Buang air panas kan. Air panas mendidih ni kita nak, ialah kita sumat ustaz. Nak apa? Nak selesaikan masalah singki tu kita nak tuang air panas. Sebutlah bismillah dulu. Takut-takut ada makhluk lain yang duduk dalam lubang tersebut. Sebab jin ni dia suka benda-benda kotor. Dalam singki, dalam mangkuk tandas, dalam tandas. Kita jangan sewenang-wenang menyiram air panas. Ia boleh jadi sebab kita siram air panas dan terkena pada dia dan dia marah. Dia marah dan dia akan membalas dendam kepada kita. Itu yang kadang-kadang orang kena gangguan tiba-tiba je. Tak ada apa ustaz. Kita orang semayang, biasa semayang. Kita tak ada apa pun, tak ada sifat tangkal, tak ada, insyaAllah tak ada orang sihir kita orang. Tiba-tiba je kena gangguan. Kadang-kadang sebab benda-benda yang kita tak perasan, yang kecil-kecil ni. Kita terlanggar dia, kita tersepak dia. Ialah masuk tandas. Masuk tandas misalnya tak baca doa. Sebab itu disunatkan agar kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nabi SAW amalkan sebelum masuk tandas ataupun dia hendak masuk ke tandas dah dia baca kuat-kuat. Kerana Aisyah meriwayatkan hadis ini, dia kata Nabi sebelum bila dia hendak masuk ke tandas baginda membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksudnya dia dengar Nabi baca. Dia dengar apa yang Nabi baca. Maksudnya doa tu dibaca dengan kuat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dengan Allah daripada khubus syaitan jantan dan khaba'is syaitan betina. Okey? Barulah kita masuk ke dalam tandas. Kadang-kadang oleh sebab kecuaian setengah-setengah manusia yang tidak mengamalkan sunnah ini dan dia masuk dalam tandas dan tersepak jin yang tengah tidur dalam tu ataupun terpijak jin yang tengah santai-santai dalam tu dan dia marah, ataupun kadang ada manusia terjatuh dan terhampak jin. Ini semua benda kes-kes yang pernah berlaku, pernah direkodkan. Apa punca jin tu masuk dalam? Sebab dia jatuh dan dia menghempap aku. Padahal bukan sengaja pun. Orang terjatuh. Orang dia terjatuh. Nak buat macam mana? Bukan sengaja pun. Tetapi itulah sifat jin. Syaitan ni dia tak tahu apa. Dia lurus bendul. Mereka ni makhluk yang mana perlu didakwah dan perlu dibimbing. Sebab itu Nabi SAW pernah diriwayatkan Nabi mengajar mereka Quran. Bila mereka dengar Al-Quran mereka suka. Mereka nak belajar tentang Quran. Ayuh. Kemudian ada juga jin yang bodoh dan suka melakukan kezaliman sehingga mereka akan membalas perbuatan manusia dengan balasan yang lebih keras daripada yang tidak seharusnya diterimanya. Ada kadang-kadang mereka menyakiti manusia sebab nak bermain-main. Kadang-kadang dia main-main saja nak test. Dia nak test power dia. Atau berbuat jahat kepadanya. Sebagaimana yang terjadi di kalangan manusia. Kadang-kadang ada orang saja je nak berkena orang. Saja nak berkena orang. Saja nak berdajal orang. Kadang-kadang macam tu juga. Sama lah macam manusia. Ada tak manusia yang suka berdajal orang lain? Yang suka kenakan orang lain? Suka permainkan orang lain? Banyak kan? Pernah dengar apa dia? Prank.
Prank. Kan ada kes tu kan. Budak sekolah buat prank, budak tingkatan 3. Dia buat prank apa? Dia ambil kotak pensel budak tu. Depa panjat macam mana dia panjat dinding dewan sekolah tu. Lepas tu budak tu pun panjat ambil jatuh mati. Prank. Permainkan orang lah ni, bully. Suka bully. Bully. Dia dah lah bawa lori besar. Lepas tu nak berlumba dengan kita dekat highway. Apa hal? Kita nak potong dia tu. Faham? Kan? Dia bawa lori besar, kita bawa ni dah 120 ni. Dia 120 juga. Dah lah bawa kontena. Bila kita nak potong dia pun, dia pecut lagi. Ini bully. Ini bully. Minta maaf lah, ada siapa yang pandu lori ni. Tak semua lah. Yang perangai macam ni kadang-kadang saya suka, saya memang pantang ke. Saya pantang. Saya tak suka. Orang bully suka permainkan orang. Dia mentang-mentang dia besar, dia nak kenakan orang yang pakai kereta kecil. Ada jadi kes, ada viral tu kan video. Lori kontena yang besar tu, lori kontena ke semen ke apa kan. Dia bawa dekat lane kanan sekali tuan-tuan. Lane laju. Lane paling laju tu dia pergi. Dia pecut laju-laju, lepas tu dia langgar divider, dia pergi jalan sebelah yang bertentangan. Nasib baik tak ada orang mati. Hanya kata ini pemandu-pemandu lori yang macam ni lah penyebab orang banyak mati. Kemalangan, terbabas, langgar orang. Ini saya paling tak suka. Orang yang membahayakan, bukan setakat bahaya diri dia, tapi bahayakan orang lain. Kalau dia dekat highway tu dia seorang-seorang tak apalah, tak dia lah. Dia nak mampus dia seorang. Tapi ini di dalam highway yang banyak motosikalnya dengan keretanya, dengan orang lain. Ada orang yang dalam kereta ada anak-anak kecil dan sebagainya, membahayakan orang lain. Ini saya paling tak suka. Dan sama juga dengan masalah syaitan ataupun jin. Mereka ni suka mempermainkan ataupun suka membuli. Suka, dan banyak kes macam ni. Tak ada apa pun. Bukannya buatan orang. Tak semestinya ada gangguan tu buatan orang. Sebab tu kita kena alihkan kita punya mentaliti kita. Kita kena ubah. Bukan semua gangguan disebabkan oleh sihir ataupun buatan orang. Kita berhenti siap untuk azab. Bismillah. Betul, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
كما صليت على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Syekhul Islam meneruskan lagi. Dia kata, jika gangguan jin kepada manusia terjadi disebabkan perkara yang pertama, berarti hal tersebut merupakan sebuah kekejian yang diharamkan oleh Allah. Yang ni sebab pertama tu maksudnya cinta. Ya, sebab kalau dia mengganggu sebab dia cinta, dia suka dekat orang tu, maka ia sesuatu benda yang fahisyah, yang keji, yang diharamkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana turut diharamkan kepada manusia meskipun satu pihak menyukainya. Jadi sama ada jin dia syok dekat manusia ataupun manusia pun syok dekat jin, tak boleh. Tiba-tiba ada seorang mamat ni kan, dia mamat ni dia nampak satu, tiba-tiba dia tersompak tengah-tengah naik motor tu kan, dia nampak pontianak. Nampak pontianak, lawa pula pontianak ni kan. Suka pula. Jom couple, tak boleh. Jom kahwin, tak boleh. Suka pula dia tengok kan, lawa pula kan. Rambut pun macam sunset, rambut lurus panjang hitam je kan. Gigi taring pun putih gigi dia. Suka pula tengok, tak boleh, haram. Jelmaan syaitan. Dia menjelma macam manusia ke, dia menjelma macam apa saja makhluk, tidak dibolehkan untuk berkahwin dengan mereka ataupun untuk menyukai mereka. Seterusnya, bagaimana pula jika salah satu pihak tidak menyukainya, hal ini pastinya merupakan kekejian dan kezaliman yang nyata. Oleh itu, bangsa jin harus diberitahu. Maksudnya, mesti diberitahu. Bangsa jin mesti diajar, mesti didakwahkan tentang hal ini, yakni tentang keharaman mengganggu manusia sebab suka dekat manusia. Kerana ia adalah satu bentuk dakwah, ya, agar ia turut sampai kepada mereka, agar mereka tahu bahawa orang itu menghukum mereka dengan hukuman Allah dan Rasulnya yang telah diutus olehnya kepada dua jenis makhluk ini, yakni Saqalain. Saqalain yakni dua makhluk yang dibebani dengan syariat, manusia dan jin. Bagaimana kalau sebab yang kedua, yakni sebab dia tak suka ataupun dia benci, dia memusuhi manusia, maka dia kacau manusia. Kalau berlaku disebabkan benda kedua ni, maka harus memberitahu bangsa jin bahawa orang ini sama sekali tidak tahu. Kena beritahu dekat jin tu, kau janganlah balas dendam dekat dia, ataupun janganlah sakiti dia, dia tak tahu kau kat situ, dia tak perasan, dia tak nampak kau. Ya, manusia tak boleh nampak jin, hanya kamu boleh nampak kami daripada tempat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kami tak boleh nampak kamu. Manusia mana pun tak boleh nampak kamu. Dia tersepak kamu ke, terpukul kamu ke, tersiram air panas ke, terkencing ke, maafkanlah dia, dia tak tahu. Dia kena bagi tahu pada jin tersebut. Jika orang tersebut melakukan perbuatan itu di rumah atau daerah kekuasaannya, dia berhak melakukan apa sahaja yang diperbolehkan untuknya di kawasan tersebut. Bangsa jin tidak berhak tinggal di daerah kekuasaan manusia tanpa keizinan mereka. Bangsa jin tidak ada hak, dengar sini, tidak ada hak bagi jin untuk tinggal di dalam rumah ataupun negeri ataupun kampung yang dikuasai oleh manusia. Maksudnya mereka tak boleh duduk bersama dengan manusia. Itu maksudnya, tanpa keizinan manusia. Kalau manusia izinkan, mereka boleh duduk. Dengan syarat lah, syarat jangan kacau, jangan sakiti orang, jangan menampakkan diri mereka. Nak duduk, duduk diam-diam. Jin Islam lah asalnya. Okey, itu tak apa. Kalau mereka diizinkan, tak apa. Sebab berdasarkan hadis Nabi tentang kalau nampak jin ataupun jelmaan jin dalam rumah, beri izin 3 hari. Izinkan dia duduk di situ 3 hari. Maksudnya biarkan, abaikan. Lepas 3 hari masih ada lagi, bunuh. Baru bunuh. Tapi kalau nampak ular, kalau dekat Malaysia ni ada ular dalam rumah, jangan kata oh ini jin.
terus call Jepam. Abang Jepam datang rumah abang Jepam, ada ular. Okay. Sebab kepekhususan rumah yang ada ular yang merupakan jelmaan jin dalam hadis tersebut ialah seperti mana hadis Nabi sebut apa? Di Madinah. Sesungguhnya di Madinah ini Nabi sebut khusus di Madinah ada jin-jin yang telah masuk Islam dan mereka tinggal di rumah-rumah orang Islam. Ini kepekhususan yang ada di sana. Baik. Jika jin menzalimi manusia, mereka harus diberitahu berkaitan hukum Allah dan Rasulnya serta disampaikan hujah kepada mereka. Maksudnya kena dakwah. Macam dakwah dengan orang yang daripada ajaran sesat, berdakwah kepada orang yang membuat maksiat, kena bagi hujah. Tak boleh buat macam ni, tak boleh ni, laki dengan laki tak boleh sama-sama, perempuan dengan perempuan tak boleh sama-sama. Fitrah kita, Allah Ta'ala ciptakan kita dengan fitrah. Allah kata, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Allah turunkan ataupun Allah jadikan kamu ini pasangan daripada diri kamu sendiri, yakni yang berlainan jantina. Litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh duduk sakinah, bahagia dengannya. Ada mawaddah, rahmah. Perkahwinan lah laki perempuan, bukan laki dengan laki, bukan perempuan dengan perempuan. Yang kena bagi hujah begitu. Fitrahnya, bang, sama-sama bang, tak boleh lawan pedang. Tak boleh lawan pedang. Faham lawan pedang apa? Tak boleh. Gay, tak boleh. Fitrah, berlawanan dengan fitrah. Laki dicipta untuk perempuan, perempuan dicipta untuk lelaki. Kita kena bagi hujah begitu. Allah sebut dalam Quran tentang kisah Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Lut. Macam mana Allah terbalikkan, wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Bagaimana Adan datang, Fir'aun dan juga orang yang sebelum dia, dan juga golongan mu'tafikat, orang yang terbalikkan. Bangsa terbalikkan tanahnya, buminya diterbalik. Itu seksaan di dunia, belum lagi di akhirat. Dan bukti bahawa tanah tersebut, tanah Sadum itu, yang diterbalikkan Allah itu masih wujud sampai sekarang. Di Jordan, di Laut Mati. Laut yang mana memang tak boleh menyelam dalamnya, sebab kandungan garam yang sangat tinggi. Apa benda pun tak boleh hidup dalam tu. Ikan pun tak boleh hidup. Terlalu masin, maksudnya terlalu, dalam bahasa orang putih dia kata dam lah. It's a dam. Maksudnya tempat yang memang di Jahannam, dilaknat. Tempat yang dilaknat. Tak ada keberkatan, tak ada rahmat padanya. Manusia terjun itu tak boleh menyelam. Timbul saja. Timbul je manusia. Sebab begitu tingginya kandungan garam. Bukti masih wujud sampai sekarang. Dan dalam Bible pun sebut. Dalam Bible pun ada, umat terdahulu pun cerita benda sama, kisah kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Nabi Lut lah, kalau LGBT ni kan. Ni sekarang ni tengah hangat ni pasal LGBT ni. Kisah lesbian, gay. Ni LGBT apa dia, tuan-tuan? Jangan tertinggal kapal. LGBTQ sekarang ni. Q, bukan LGBT, LGBTQ. L, lesbian. G, gay. B, bisexual. T, transsexual ataupun transvestite. Dan Q, queer. Ataupun queer, tak macam mana sebut, tak tahu. Lesbian apa dia? Lesbian, L, LGBTQ. L, lesbian. Lesbian, perempuan suka perempuan. Perempuan suka perempuan. Tak kisahlah dia sama ada dia perempuan feminin dengan perempuan feminin, ataupun feminin dengan pengkit ke, pengkit dengan pengkit ke, sama. Lesbian. G, gay, laki dengan laki. Tak kisah, dia tak semestinya lembut. Tak semestinya lembut. Tak semestinya gay itu lembut, tak semestinya lembut itu gay. Ada lelaki yang lembut yang kita tahu. Saya pun ada rahmat kawan-kawan yang lembut. Ya, memang sifat mereka lembut, lemah gemalai. Bukan sebab mereka gay, sebab dah macam tu. Dia tak macam mana bang. Okay. Memang macam tu. Dah mungkin dia influence by mak dia ke, kakak-kakak yang ramai ke, jadi dia terbiasa lemah lembut. Awak ni gerang dah, awak ni kenapa macam tu. Jadi dia macam suara pun macam lembut je kan. Tapi dia bukan gay.
Tapi ada juga jenis yang macam tu, dia gay. Dia suka dekat lelaki tu. Saya sukalah kat awak. Jadi dia suka kat kita. Ini memang kena bagi penampakan lah orang macam ni. Kan? Satu lagi jenis yang dah tak lembut, tuan-tuan. Dia pun tak lembut pun. Bahkan berjanggut macam saya ni. Berjanggut macam saya, bermisai, berjambang. Kan? Badan pun sadu kan. Pergi gym. Dia tengok. Macam Malik Noor badan kan. Tapi dia suka dekat lelaki. Ini gay. LG, B apa dia bisexual. Bisexual dua-dua boleh jalan. Tak mahu cakap ni rumah Allah Ta'ala. Tapi benda ni benda yang berlaku dalam masyarakat. Liwat. Liwat ni bukan seperti gay dengan gay. Lesbian pun liwat juga. Liwat. Apa hukum liwat? Apa hukum mereka? Ataupun apakah hukuman kepada mereka ini? Tahu tak? Kalau bunuh, apa dalam hukum hudud, hukum kisas, hancur. Curi, kalau cukup cukup nisbah dia ataupun cukup nasab dia, potong tangan. Kalau zina belum kahwin, pukul 100 kali. Kalau dah kahwin, jam semati. Kalau liwat, gay, lesbian, apa hukuman dia? Pengkubah dia, campak daripada tempat tinggi. Campak daripada atas gunung, naik puncak gunung, campak. Itu begitu hinanya orang yang memilih untuk menjadi kaum liwat, orang yang melanggar, bukan setakat melanggar hukum Allah tapi fitrah. Okey, itu baik, dua-dua dia boleh buat. Dia boleh jadi laki, dia boleh jadi perempuan, dia bisexual. Ataupun dia suka dua-dua. Dia boleh suka laki dan dia boleh suka perempuan dalam satu masa, no problem. Itu bisexual. T, LGBT. T apa dia? Transsexual ataupun transvestite. Pondan. Ini yang jantan tapi pakai macam perempuan. Ini tengah panas sekarang ni. Pondan. Dua pondan tengah gaduh sekarang ni. Tersebar di media sosial. Pakcik-pakcik tak tahulah, yang muda-muda ni tahu. La hawla wala quwwata illa billah. Pondan. Memang haram hukum dia. Nabi larang, Nabi haramkan. Diharamkan lelaki berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti lelaki. Allah laknat, Nabi pun laknat. Okey? Dan kebiasaannya kalau pondan ni dia memang gay. Maksudnya dia suka pada lelaki. Cuma gay tadi dia tak semestinya kena jadi pondan. Faham tak maksud saya? Dia tak semestinya pakai baju macam perempuan. Gay ni dia memang dia suka kat lelaki. Tapi pondan ni dia pakai macam perempuan, dia bersifat macam perempuan, ya, dia berdandan macam perempuan, dia buat dia operation, dia macam-macam lah dia buat. Dia buat masukkan silikon supaya ada buah dada. Dia ada sebagian yang ekstrim, dia buang kemaluan dia potong, dia pergi Thailand, dia buat operation, dia buang zakar dia dan dia buat operation untuk tukar kemaluan. Itu ekstrim lah. Itu yang orang banyak duit, siapa banyak duit dia akan buat. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan juga keturunan kita daripada benda-benda ni. Itu T, transsexual. Q, apa pula Q? Queer, tak tahu macam mana nak sebut. Dia Queer. Queer ni lagi dahsyat. Dia tak tahu dia lelaki ke perempuan. Dia tak tahu dia suka mana satu. Dia confused. Aku ni suka perempuan ke lelaki. Tak tahu nak pilih. Tuan-tuan, jangan tak tahu. Golongan macam ni wujud. Wujud. Di negara kita ni memang ada golongan ni. LGBTQ. Ya. Cuma mereka ni dulu, zaman-zaman dulu mereka tak berani nak ke depan. Mereka malu, mereka takut. Tapi lama kelamaan sekarang ni mereka dah mula menampakkan diri. Mereka dah mula ke depan, mereka dah mula terang-terangan menyatakan. Apa salahnya? Bagilah hak pada golongan gay. Biarlah golongan gay boleh kahwin kat Malaysia. Ini bahaya, tuan-tuan.
Golongan-golongan ni dah mula ke depan, dah mula menyuarakan suara mereka, menuntut sokol hak mereka untuk berkahwin. Laki boleh kahwin dengan laki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan dekat Malaysia ni. Sebab itu banyak kes gay Malaysia kahwin dekat luar negara. Dia kahwin dengan boyfriend dia dekat Ireland, dekat UK, dekat US dan sebagainya. Perempuan pun sama juga. Sebab apa? Di beberapa negara menghalalkan gay. Contohnya Germany, Jerman. Apa nak suka sangat dengan Jerman? Bagus saja kalah Piala Dunia. So what? Apa siapa yang sokong Jerman sangat? Jerman menyokong LGBTQ. Jerman dia menghalalkan perkahwinan homoseksual. Tok guru saya Dr. Bilal Phillips dilarang masuk Germany, dilarang masuk Jerman seumur hidup, for life. Dia dihalau keluar, dia berceramah, dia dijemput berceramah di Jerman. Tok guru saya, Syekh saya Dr. Bilal Phillips. Dia orang Jamaika tapi dia membesar dekat Kanada, warga negara Kanada. Dia dijemput untuk berceramah dekat Germany. Masa dia ceramah tu, beberapa belas orang masuk Islam. Orang Jerman masuk Islam masa dia ceramah. Habis ceramah, sampai dekat depan hotel, tu dia SWAT team tengah tunggu dengan M16. Polis Jerman tunggu dia dengan senapang, suruh bawa pergi balai, dan dia dihalau keluar dari Germany dan diharamkan masuk Germany seumur hidup. Bukan pasal alasan dia kata bukan pasal orang masuk Islam, tapi pasal ada satu ucapan dia, ceramah dia. Orang tanya apa hukum homoseksual dalam Islam, dan dia cuma jawab secara jujur, dalam Islam hukuman terhadap homoseksual ialah hukum bunuh. Hukum bunuh. Dan itu yang buat kerajaan Jerman marah. Dia kata, Dr. Bilal Phillips menggalakkan orang Jerman membunuh gay. Padahal dia cuma menjawab soalan, dalam hukum Islam apa hukum dia? Dalam syariat Islam apa hukum orang gay ni? Lesbian ni apa yang Allah dan Rasulnya kata? Hukum bunuh. Itu je dia jawab soalan tu. Bukan dia suruh orang Jerman kamu mestilah bunuh orang gay. Tak ada macam tu. Bukan tu dia buat. Nampak tak? Apa yang kita nak suka sangat dengan Jerman ni? Ada orang frust apa Jerman kalah. So what? Biarlah dia kalah. Ya? Biarlah. Tak rugi pun Malaysia. Dan bagus negara macam tu, biarlah mereka macam mana pun. US pun sama. Di US beberapa buah negeri pun menghalalkan LGBT. Menghalalkan perkahwinan homoseksual. Dan jangan terkejut tuan-tuan, jangan heran. Golongan ni sudah membiak, membesar, berkembang di Malaysia. Mereka sangat ramai. Dan mereka sekarang sudah berani untuk menyuarakan hak mereka. Mereka nak menuntut supaya mereka diberikan hak untuk berkahwin, diiktiraf sebagai apa dia, pasangan yang sah. Na'udzubillah. Nanti pening kepala Ustaz Nazri kan, nikah sama lelaki sama lelaki pula lagi. Memang tak boleh, haram. Ya. Kita kena lawan. Benda ni kita kena sama-sama. Saya bukan nak apa, kita bagi penerangan kepada masyarakat, kita bagi penerangan pada anak-anak kita, jaga betul-betul, pantau mereka. Ya. Saya masa di universiti dulu ramai. Kita nak habis dah sekejap lagi. Saya cuma nak kongsi sedikit cerita. Memang ramai tuan-tuan, sebab saya masih di universiti, kita jaga budak-budak baru masuk, budak freshie, ya. Pelajar-pelajar universiti yang baru masuk semester pertama, kita buat orientasi. Dan kami abang-abang PM masa tu, pembantu mahasiswa masa tu, kami akan pantau, kami akan tengok ada tak budak-budak yang ada potensi jadi pondan. Yang lembut-lembut ni, nampak macam jalan lembut sikit kan. Adik-adik sini panggil. Nampak lagi, adik panggil. Lepas tu malam tu kita akan buat brainwash. Kami akan tanya, bukan apa-apa, kita tanya asal mana, duduk mana dan sebagainya. Dan kita cuba untuk remind mereka, bagi amaran. Nanti buka semester nanti, kalau abang-abang senior masuk, kakak-kakak senior masuk, akan datang nanti yang masuk juga yang geng yang pondan ni. Kalau pondan-pondan panggil kamu ke bilik mereka ataupun panggil kamu supaya join grup mereka, jangan join. Kami bagi amaran. Dan memang ada kes
yang mana memang ada budak freshie, budak yang baru masuk semester pertama, dinodai oleh abang senior pondan, dinodai, diperkosa. Kes ini berlaku masa saya masih lagi menjadi naib yang dipertua MPP UiTM Sarawak. Benda ni berlaku. Realiti ni, ini cerita 18 atau 13 tahun lepas, tuan-tuan. Ini cerita 13 tahun lepas. Ini 2018, Malaysia baharu. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kesilapan saya dan juga syaitan. Saya mohon maaf jika ada kekasaran dan kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin muslimat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.